kita sambung dengan simple harmonic motion, relationship between SHM dan juga uniform circular motion. Tahu kan uniform circular motion yang bila dia bergerak dalam bulatan, itu kita panggil sebagai uniform circular motion. Okay. So kita tengok kat sini, kita ada satu bola yang attached to the rim of a turntable of radius A. So this is turntable. So dia ada radius A. A, yes, amplitude, your amplitude. So nanti dia akan jadi your amplitude. Lepas tu kita letak lampu dekat sini. So kita tengok, kita akan kaji kita punya bayang. Bayang-bayang bola ni. So bila bola ni pusing je, bayang ni pun akan bergerak ke kanan dan ke kiri. So turntable ni dia akan rotate dengan constant angular speed, angular frequency awak tu. So shadow yang bergerak dekat bawah ni, ini yang kita kenali sebagai simple harmonic motion. Shadow ni akan follow simple harmonic motion. Okay. So kita tengok kat sini. Kalau awak letak lampu dia dekat bahagian atas, so awak akan cast a shadow dekat X, paksi X. So cuba tengok ni. Kalau dia kat sini, awak punya bayang kat sini. So bila dia pusing, dia akan gerak kanan, kiri dan kanan, kiri. Jadi kalau dia start from here, satu dia pusing ke sini dan boleh patah balik, itu dia kira satu cycle. Sama macam yang ni. So satu sampai pusing balik sini, dia akan kira sebagai satu cycle. Kalau awak ada lampu dekat depan dan awak punya skrin dekat menegak, so ia akan cast shadow dekat Y, paksi Y. So sama juga, bayang-bayang dia akan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. So bayang-bayang ni yang akan follow simple harmonic motion. Okay, so now kita nak tahu macam mana kita nak cari equation for simple harmonic motion. Apa yang kita perlukan adalah equation pada paksi X ataupun equation pada paksi Y. So, apa yang perlu adalah kita perlu cari kaitan antara, kita ambil Y dulu kan, kaitan Y dengan theta. So, theta ni, kita tahu yang angular frequency ataupun angular speed is equal to omega equal to theta over T. Kan tadi kita dah tengok kan? So, theta akan jadi omega T. Kita juga perlu cari relationship between Y dan masa. So, at time 1, apa nilai Y. At time 2, apa nilai Y. So, then kita juga perlu cari apa relationship between X and theta dan juga X dengan T. So, kalau kita tengok kat sini, okay, bila P ni ada di sini, and P ni ada kat sini, dia akan cast a shadow dekat sini, Y. So, kita nak cari tinggi jarak Y ni. Tinggi Y ni adalah sama dengan tinggi this one kan. So, jarak X pula akan sama dengan this one. So, kita keluarkan that segitiga. Kita keluarkan segitiga tu. So, sini Y, sini X, sini A, dan sini theta. So, apa relationship between A, theta and Y? X ni untuk yang bawah So, sekarang ni kita nak cari Y dengan theta. So, Y, theta, A. Apa relationship dia? Okay, relationship dia adalah sin theta is equal to, sin theta equal to opposite over hypotenuse. So, kita nak Y, A adalah constant, sin theta. So, kita dapatlah these equations. Okay. Dan kita tahu theta adalah equal to omega T. So, substitute je masuk. So, you akan dapat Y A sin omega T. Kan? Omega ni angular speed of the turntable tadi. Yang pusing-pusing tadi tu. So, you ada this equation. Ni constant, ni constant. So, Y melawan T. Untuk X pula, kita ambil A, theta dengan X. Apa dia punya relationship? Cos theta equal to adjacent over hypotenuse. Kan? So, kita akan dapat X equal to A cos theta. Substitute masuk theta ni equal to, so, you akan dapat A cos omega T. So, this is your simple harmonic equation for displacement. Okay, so, dia ni cantik sikit lah.
Susun yang cantik. Okay? So you akan ada y equal to a sin theta equal to a sin omega t. Theta ni boleh tukar kepada omega t, ataupun untuk kalau dia dekat paksi x, you akan ada x equal to a cos theta ataupun equal to a cos omega t with angular speed kita omega equal to theta over t. Alright. Kita tengok macam mana nak plot graf pula. Okey, bila kita plot graf a sin theta, kita masukkan theta t equal to 0, kita akan dapat dekat sini. Theta equal to t1, kita dapat sini. Kalau plot tanpa merujuk kepada this ni lah. This ball. Jadi you akan dapat this graph. Kalau kita nak related dengan this graph pula, okay, you have start the ball at here, right? So, bayang dia akan ada di sini, kosong. So, this starter dia. Bila dia pergi dekat point P, dekat T1 ni, dia akan cast shadow dekat sini. Bermaksud, awak punya, bila awak plot graph, dia akan dekat sini. So, this is T1. So, this is your Y. Bila dia pergi dekat sini, maksimum ni, dia akan cast shadow dekat A, right? So, dia akan, awak punya graph akan ada dekat sini. So, sama juga, bila dia turun sini, so, awak punya bayang pun akan makin turun. So, graf awak makin turun. Bayang makin turun sampai negatif X. So, graf awak turun sampai negatif X. So, dia akan repeat. Sebab, this is graf Y melawan T. Satu cycle ni, okay, satu cycle lah. Kita dapat satu, apa ni tadi? Period. Okay, satu cycle bersamaan satu period. Sama juga dengan X. Okay, bila X, awak akan dapat graf yang ni. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Graf ni namanya sinusoidal graph. So, dua-dua graf awak akan dapat sinusoidal. Tapi kat sini, untuk A cos omega T, awak akan start with A. Ni A, sini negatif A. So, kalau X ni, awak masukkan nilai T ni equal to 0. So, awak akan dapat A cos 0 is 1. Cos 0 is 1. So, awak equal to A. Sebab tu starter dia A. Sama juga kalau tengok dekat graf ni. Kalau bola awak dekat sini, kita start dekat sini kan. So, T cos T equal 0, kita start sini. So, bayang awak ada dekat A. Sebab tu kita start with here. So, bila dia gerak sampai sini. Dia dah sampai sini. Awak punya bayang adalah dekat kosong. Sebab tu dia makin turun. So, dia turun juga sampai negatif A. Bila dia pusing sampai sini, dia turun sampai, awak punya graf akan turun sampai negatif A. Lepas tu dia pusing balik, dia akan naik balik kepada A. Sama juga, satu cycle bila kita start dekat sini, kita akan berhenti juga dekat sini untuk kira sebagai satu cycle. So, satu cycle awak akan dapat T as a period. Okay? So, kita tengok dia macam mana bentuk dia kalau kita plot graph dia. Macam ni. Tengok ni. Bila dia bergerak. Cuba tengok bila bola dia sampai kat sini. Awak punya paksi X akan ada dekat kosong. Sini tengok. Dia dekat kosong. Dekat negatif X. Yang ni akan dekat kosong. X akan ada bola. Kita tengok bola dekat sini. Bila bola dekat sini. Awak punya X akan ada dekat okey, dia akan ada dekat sini. Untuk Y pula dia akan ada dekat kosong. Macam tu di graf dia. Okey, tadi kita dah tengok simple harmonic motion equation for displacement, which is X equal to A cos omega T. Sekarang kita nak cari dia punya velocity dan dia punya acceleration. So, kita tahu kita punya velocity adalah differentiation of X to T with respect to T. So, kita differentiate dia. This is constant. So, A akan jadi negative sin. So, you kan letak negatif kat sini. Sin omega T. Dan kita darab dengan perkalian kat dalam ni. So, you ada omega. So, you akan dapat negatif A omega sin omega T. Lepas tu, kita nak cari acceleration pula. Acceleration ialah dv dt. So, this is constant. Negative A
omega adalah constant. Kita differentiate sin tu jadi cos omega t. Lepas tu darab dengan perkalian kat dalam ni. So, omega akan jadi square. And kita tengok x adalah a cos omega t. Jadi dia sama dekat sini. So, you boleh tuliskan a sebagai a cos omega t adalah x. So, negatif omega square x. Ini yang penting. So, you akan ada negatif omega square darab dengan dia punya displacement. So, setiap tempat ni, kalau dia kat sini kan, you nak cari dia punya v, you substitute masuk dalam equation ni. Kalau you nak cari a kat sini pula, you just guna negatif omega square x. Okay? Alright. Kita tengok untuk y, paksi y pun sama. Awak dapat y equal to a sin omega t. Differentiate dia, dapat a omega cos omega t. Kalau untuk acceleration pula, awak akan dapat negatif a omega square sin omega t. So, lastly, awak akan dapat juga a is equal to negatif omega square y. So, awak punya acceleration adalah negatif omega square darab dengan displacement. Sama juga, ni pun sama. Negatif omega square darab dengan displacement. Alright. Kita tengok pula graphical representation of SHM. Okay, this is plot. Kita tengok yang X dulu. So, X, ni graf untuk X equal to A cos omega T. Yang ni pula untuk dia punya velocity. Dia pula untuk dia punya acceleration. Kalau awak perasan kat sini, bila awak punya displacement maximum, awak punya velocity akan jadi kosong. Dan awak punya A akan jadi negatif. Negatif maximum untuk acceleration. Kalau awak punya displacement dekat kosong, dekat equilibrium position, awak punya velocity adalah maksimum. Tak kisahlah, maksimum, negatif, positif tu dia punya direction. And awak punya acceleration pula kosong. Okay, faham? Kalau dia dekat negatif amplitude ni, awak punya velocity jadi kosong balik, tapi acceleration akan jadi positif maksimum untuk acceleration. So, ini negatif, ini akan jadi positif. Alright, ini contoh macam mana dia buktikan yang awak punya simple harmonic motion tunjukkan graph sinusoidal. So, digunakan mass spring system dan akhirnya dapat plot graph sinusoidal.